Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini cikgu datang lagi. Selamat tengah hari semua. Kita akan berbincang tentang matematik tambahan bab 1 fungsi untuk tingkatan 4. Ini part 1 ya. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk topik bab 1, cikgu nak murid-murid cikgu nampak map sebelum kita buat topik bab 1 ni. Sebab kalau kita tak tengok map, kita akan jadi sangat keliru sebab dia ada pelbagai benda yang kamu nak kena faham when it comes to topik fungsi. Okay, major thing yang perlu kita tahu adalah pertama sekali yang kat sini ya, perwakilan graf dan tanda fungsi. Bermakna sekejap lagi cikgu akan bagi situasi sebenar, fungsi tak tertarif, objek, imej, domain, kodomain dan julat, fungsi diskrit, fungsi selanjar, fungsi nilai mutlak dan graf fungsi nilai mutlak, ujian garis mencancang. Semua ni yang basic untuk kamu tahu, yang kamu perlu tahu bila kamu buat fungsi. Yang next one adalah fungsi gubahan dan juga fungsi songsang. Dan apa yang kamu tengok dekat sini, ini adalah ujian mengufuk ya, iaitu horizontal line test untuk menguji sama ada fungsi itu mempunyai fungsi songsang atau tidak. Kemudian yang ini adalah gabungan antara fungsi gubahan dan juga fungsi songsang, composite and inverse function. So yang ini tak adalah, bila kamu dah buat yang perwakilan graf, tata fungsi dan sebagainya, fungsi songsang ni dah tak jadi isu sebenarnya. Dia akan jadi sangat mudah. But the first thing first, kamu mesti faham apakah fungsi dan bagaimana perwakilan dia atau tata tanda fungsi itu sendiri. Pada cikgu yang penting benda-benda ni lah. And then kamu kena faham setiap satu ni, fungsi tak tertarif, ini, semua benda lah kat sini memang kena faham. So ini adalah main thing yang kamu kena belajar dengan cikgu kalau kamu nak menguasai topik fungsi ni. Okey, untuk real life situation, bila kita nak pakai fungsi ni, adakah ia termasuk dalam situasi kehidupan kita yang sebenar? Alright, ya. Jawapan ni ya. Jom cikgu bawa kamu dengan satu contoh kat sini. Okay, tengok ya. Ahmad mengisi 30 liter petrol di stesen minyak. Berapakah jumlah yang perlu dibayar olehnya jika harga semasa RM2.08 seliter? So, bila kamu nampak macam ni, kamu tahulah automatik. Kamu kan dah besar panjang, tak kata kira minyak kan? So, kita tahu bahawa RM2.08 seliter tadi tu, kita kena darab dengan 30 liter, maka kita akan dapat nilainya sebanyak RM62.40. Bila RM2.08 seliter, kita darabkan dengan 30 liter petrol minyak, maka kita akan dapat output dia sebagai RM62.40 ya. Macam tu. Okey, untuk kes ini juga kita boleh tulis je dalam tata tanda dan perwakilan grafik fungsi di mana kita akan dapati bahawa fx juga dikenali sebagai y, iaitu fungsi f kepada x ya, terhadap x, ataupun kita kenali ini sebagai input adalah sama juga dengan 2 kita darabkan dengan x. So dekat sini, ini kita namakan sebagai yang ni kita namakan sebagai input dan ini kita namakan sebagai output ya. Untuk 2x kat sini dia adalah output, fx ini adalah input kita. Okey, jom kita tengok contoh seterusnya. Jom kita ungkapkan setiap fungsi dalam bentuk tata tanda fungsi. Kat sini kita diberikan fungsi a dan juga fungsi b. Maka kita boleh katakan bahawa apa yang kita nampak kat sini ialah 2 kita darabkan dengan satu number ya, kita akan dapat 4. Kemudian 3 darab dengan satu number, kita akan dapat 6. Sini Kemudian 4 kita darab dengan satu number,
kita akan dapat 8. Okey. Apakah nombor-nombor ni? Okey. Okey. Jadi nombor kat dalam ni, cikgu tukar color ya. Adalah 2. Bila kita dah dapat 2 macam tu, bermakna nilai f, fungsi f kita tadi, memetakan 2 kepada 4. Kemudian kamu boleh tulis seterusnya, memetakan 3 kepada 6. Dan juga 4 kepada 8. Okay. Secara tak langsung, kita juga boleh katakan sebagai f memetakan x kepada 2x. Betul tak? So, 2 darab dengan x. Apa saja nilai. Ini adalah nilai x kita. Bermakna dia boleh berubah. Sini adalah nilai x ya. Cuma cikgu nak letak 2 kat dalam kurungan ni supaya kita tahu apakah nilai yang constant yang tak berubah. Okey, yang ini kita punya fx kita. Bermakna ini hasil dia. Okey. So, kita tahu bahawa nilai fx kita sama juga dengan 2x. Okey. 2x ialah imej bagi x di bawah fungsi f kita. Ya, ini 2x ni. Dia adalah imej. Ini kita kenali juga sebagai objek. Di bawah fungsi f. So, dalam kata lain, kita tahu bahawa f memetakan 2 kepada 2x ataupun f memetakan nilai-nilai objek tadi, iaitu nilai-nilai objek, iaitu x dan juga image. Ya, so maka kita dapat fx sama juga 2x. Untuk lebih pemahaman, jom kita tengok contoh. Okey, kita tengok latihan yang pertama yang cikgu ada kat sini. Kita perlu ungkapkan setiap fungsi berikut dalam bentuk tanda fungsi. Tanda fungsi untuk A ialah bila kita ada G dekat sini, automatically kita tahu ini adalah, sekejap cikgu tukar kepada bentuk pen. Ini adalah tanda fungsi G yang memetakan objek. 2 kepada imejnya 4. Kemudian 3 kepada 9, 4 kepada 16. Kalau kamu tengok kat sini, kita boleh tahu ini adalah kuasa 2. 2 bila dikuasa 2 kita akan dapat 4. 3 dikuasa 2 kita akan dapat 9. 4 kuasa 2 dapat 16. Maka kita tahu bahawa Gx kita memetakan ataupun Gx dipetakan kepada apa? X kuasa 2. Ya, betul. Ya, apa saja nilai kat sini yang boleh berubah kita panggil dia sebagai X. Kemudian constantnya adalah semua nilai X ni dikuasa 2 kan untuk kita dapatkan semua jumlah Gx kat sini. Iaitu 4, 9 dan juga 16 masing-masing. Okey, siap yang pertama. Yang B pula, macam mana korang nak buat? Okey, bila nampak H kat sini, kita nampak G, kita tulis Gx. Kalau kita nampak H, kita tahu automatically fungsi ini adalah fungsi H yang memetakan X kepada imejnya. So, X yang memetakan H memetakan X kepada dia punya Hx dia tu, iaitu nilai imej dia. Okay, macam ni So, kita boleh tulis juga dia sebagai Hx sama juga apa? Jom kita tengok sini baik-baik. Okey, negatif 3 tambah apa dapat, tambah tolak atau darab apa dapat negatif 1? Okey, ini adalah nilai X kita. Ini semua ni nilai X kita. Kita boleh katakan dia sebagai tambah. Sebab dia kecil ditambah dengan sesuatu nilai yang agak besar. Kemudian dia jadi negatif 1. So, apakah beza nilai ni kedua-dua ni? Ia adalah tambah 2. Jom kita tengok. Sebab negatif 3. Negatif 3 tambah 2. Maknanya hutang RM3, bayar RM2. Kamu akan dapat hutang. Kamu akan dapat balance hutang kamu RM1 lagi tinggal. So, kita tahu dia adalah tambah 2. Adakah tambah 2 ni sama berkesan dekat
negatif 5 ni. Jom kita tengok. Negatif 5 tambah 2, negatif 3. Betul. Ni pun tambah 2. Sini pun, yes, tambah 2 juga. Negatif 6 tambah 2, kita akan dapat negatif 4. So, semua nilai ni tadi adalah nilai yang boleh berubah, variable kita. Iaitu kita boleh namakan dia sebagai X sebab dia boleh berubah. Dan kita tambahkan dengan nilai constant kita, iaitu yang nilai tak berubah kita tu. Setiap semua benda ni ditambah 2, maka kita tulis X tambah 2 untuk yang ni. Okey, cikgu rasa kamu dah boleh buat yang ni. Agak-agak apakah fx kamu kat sini? Okey, sila pause dan cuba buat. Kemudian baru play untuk dapatkan jawapan dari cikgu. Ya, betul. Ini adalah 3x tolak 1. Dan jawapan yang bawah ni pula apa? Dia adalah M ya. So, mx. Sama juga. Cikgu rasa kamu dah boleh buat dah by now untuk yang ni. Betul tak? Okey, siapa nak jawapan yang kat sini boleh message cikgu. Cikgu akan bagi jawapan seterusnya. Sebab kita tak nak buang masa. Seterusnya ya. Okey, seterusnya kita nak tengok pula kepada ujian garis mencancang ya. Okey, ujian garis mencancang. Tujuan ujian ini untuk menentukan sama ada satu graf itu adalah graf fungsi atau tak. Dia punya tujuan dia untuk menentukan sama ada satu graf tu adalah graf fungsi atau tidak. Okey. Jom kita tengok yang pertama. Cikgu dah tersangkut-sangkut dengan rakaman untuk kamu hari ni kerana kat sebelah rumah cikgu ni tiba-tiba ada renovation. Jadi dia jadi bising sikit. Cikgu terpaksa stop. Sekejap ada lagi balik. Okey, tak apa, jom kita sambung. Untuk yang ni, macam mana kita ujian garis mencancang? Bila dia kata ujian garis mencancang, maknanya akan ada satu garis mencancang. Tak kisahlah kat mana sini. Contohlah kalau cikgu buat sini maka bila kita buat kat sini, dia akan ada satu titik ataupun persilangan antara garis mencancang tu dengan garis lurus yang ada kat sini, iaitu garis Y sama juga 2x tambah 1 ni kan, garis linear kita. So akan ada satu titik persilangan kat situ. Bila hanya ada satu titik persilangan, bermakna dia akan ada satu je lah nilai Y tu. Bila satu nilai Y, maksudnya ini adalah graf fungsi. Satu nilai Y je. Ini adalah nilai graf fungsi. Dia dah mula balik. Okey, cikgu nak habiskan ni. Kemudian yang ni pula sama juga. Maka kalau kita lukis satu garis, tak kisahlah sini ke, salah satu je lah. Satu garis untuk kita buat ujian sama ada ini garis, ini adalah graf fungsi atau tak. So, bila kita lukis garis tu, contohnya kat sini cikgu ambil. So, dia akan ada dua titik. Bila ada dua titik dekat yang bersilang dengan persamaan kuadratik kita, maka ini bukan graf fungsi sebab dia ada dua nilai I, dua nilai Y. Okey. Cikgu harap kamu semua faham ya yang bahagian ni. Untuk topik ni tadi, untuk perwakilan graf dan tanda fungsi, kita sebenarnya dah belajar yang ni. Kita juga dah masuk bahagian ujian garis mencancang. Dan kita dah masuk dua tu ya, kehidupan sebenar, yang ni dan yang ni. Yang lain tu kita belum belajar. Jom ikut cikgu dekat next video. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum.